Majlis menjemput Muhammad Zaid bin Zuraimi dari SK Pujut Corner, Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Kaedah Scaffolding dalam meningkatkan penguasaan membaca jawi JCAF dalam kalangan murid tahun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Keberkesanan Kaedah Scaffolding dalam meningkatkan penguasaan membaca jawi JCAF dalam kalangan murid tahun 3. Saya, Muhammad Zaid bin Zuraimi, selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Digi41 dan kini mengajar di SK Pujut Corner, Miri, Sarawak. Baiklah, kita lihat kepada pengenalan terlebih dahulu. KSSR Pendidikan Islam adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum standard sekolah rendah. Dan antara objektif KSSR Pendidikan Islam ini ialah murid dapat membaca, membina dan menulis ayat serta teks dalam tulisan jawi dan mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita lihat keadaan semasa menunjukkan tahap penguasaan membaca jawi sudah semakin dipinggirkan oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan murid sekolah. Dan kita dapat lihat juga murid tidak berminat untuk mempelajari jawi dan ini akan menjejaskan tahap penguasaan jawi sekaligus dari aspek membaca ataupun menulis. Seterusnya, kita lihat kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, yang mana pengkaji melihat kebanyakan murid pada masa kini tidak lagi dapat membaca dan menyebut huruf jawi dengan betul dan lancar. Oleh itu, pengkaji perlu mencari satu kaedah yang mana boleh membantu murid-murid ini untuk menyebut huruf jawi dengan cepat dan betul. Dan pengkaji telah memilih satu kaedah yang dinamakan scaffolding, di mana ia dimasukkan sekali dengan 4 komponen di dalam kaedah ini, iaitu pemilihan buku, persediaan pembaca, ekspresi dan juga aktiviti lanjutan. Dan dengan adanya kaedah scaffolding ini sebagai bahan bantu mengajar, diharapkan murid-murid dapat menunjukkan satu peningkatan dalam penguasaan sebutan huruf jawi dengan betul. Seterusnya, fokus kajian. Kita lihat, scaffolding ini ia berpaksikan kepada bantuan yang diberikan oleh seseorang guru atau rakan kelas dalam proses pembelajaran. Justru, scaffolding ini juga merupakan satu penghubung antara pengetahuan yang sudah pun murid itu ketahui dengan pengetahuan yang bakal diketahui dan juga dikuasai oleh murid. Oleh itu, pengkaji melihat kaedah scaffolding ini dipilih untuk melihat sejauh mana ia dapat memberi kesan terhadap penguasaan tulisan jawi. Seterusnya, objektif kajian. Objektif umum adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam mengingati dan menguasai sebutan huruf jawi dengan betul dan pantas bagi murid tahun 3. Manakala objektif khusus adalah untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah scaffolding ini dalam penguasaan sebutan huruf jawi bagi murid tahun 3. Seterusnya, untuk meningkatkan tahap penguasaan sebutan huruf jawi dengan menggunakan kaedah ini dan untuk melihat adakah peningkatan minat murid dalam membaca jawi melalui kaedah scaffolding ini dapat ditunjukkan. Seterusnya, kita lihat kepada soalan kajian. Ada 3 soalan kajian, iaitu yang pertama,
adakah kaedah scaffolding ini dapat memberi kesan yang positif terhadap penguasaan sebutan huruf Jawi? Yang kedua, adakah tahap penguasaan sebutan huruf Jawi dapat ditingkatkan melalui kaedah ini? Dan yang ketiga, adakah melalui kaedah scaffolding ini dapat menarik minat murid dalam membaca Jawi? Seterusnya, peserta kajian bagi kajian ini adalah saya sebagai pengkaji bertindak selaku guru pendidikan Islam juga menyasarkan peserta kajian seramai 4 orang murid daripada kalangan tahun 3. Dan jantina bagi peserta kajian ini adalah berbentuk heterogen di mana 2 orang daripadanya adalah murid lelaki dan 2 orang daripadanya adalah murid perempuan. Seterusnya, metodologi kajian iaitu dilaksanakan sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran iaitu sewaktu kelas pendidikan Islam. Dan kajian ini telah dijalankan di dalam kelas 3 Magnificent di SK Pujuk Corner dan tempoh pelaksanaan kajian ini adalah selama 4 bulan iaitu dari 1 Oktober 2023 hingga 31 Januari 2024. Manakala kaedah pengumpulan data yang digunakan bagi kajian ini adalah kaedah campuran yang melibatkan data kuantitatif melalui ujian pra dan ujian pos serta data kualitatif melalui pemerhatian dan temu bual. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Kajian ini telah menggunakan model Chemis dan McTaggart yang mana ia mempunyai 4 gelungan iaitu mereflect, tinjauan awal, melaksanakan tindakan dan seterusnya memerhati. Untuk pelaksanaan kajian tindakan ini, tinjauan masalah kita telah melihat melalui pemerhatian, ujian pra dan pos serta temu bual untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah ini dalam meningkatkan penguasaan sebutan tulisan huruf Jawi bagi kalangan murid tahun 3. Seterusnya, pelaksanaan kajian dilaksanakan melalui 3 kaedah iaitu pemerhatian, ujian pra dan pos dan juga temu bual separa berstruktur. Yang mana melalui pemerhatian, pengkaji telah membuat pemerhatian ke atas kumpulan sasaran melalui 4 komponen iaitu strategi membaca secara lantang. Antaranya ialah pemilihan buku, persediaan pembaca, ekspresi dan juga aktiviti lanjutan. Secara keseluruhan melalui pelaksanaan strategi, pengkaji dapat merumuskan bahawa keempat-empat komponen ini sangat penting dalam membaca secara lantang kerana melalui perancangan dari setiap aspek komponen ini dapat memberikan kesan secara langsung terhadap penguasaan sebutan tulisan Jawi. Dan kita lihat melalui ujian pra yang dilaksanakan ke atas 4 orang murid menunjukkan markah yang diberikan oleh pelajar-pelajar ini adalah berada tahap di bawah 40 markah. Dan melalui temu bual separa berstruktur, murid-murid ini telah disoal dengan soalan-soalan berikut. Adakah kamu itu boleh menyebut huruf Jawi ataupun bagaimana? Seterusnya, melalui dapatan kajian, analisis bagi menjawab persoalan yang pertama dilihat melalui keberkesanan melalui kaedah scaffolding ini. Kita dapat lihat adakah ia dapat membantu dalam memberikan penambahbaikan kepada peserta kajian dan dapat dilihat di dalam perbandingan jadual ini sebelum menggunakan kaedah scaffolding dan juga selepas menggunakan kaedah scaffolding. Seterusnya, bagi menjawab persoalan yang kedua, analisis telah dilaksanakan melalui rajah iaitu perbandingan peratusan markah ujian pra dan pos. Dan berdasarkan analisis daripada ujian ini dapat dilihat berlaku peningkatan dari segi markah yang diperolehi oleh murid sebelum melaksanakan kaedah ini. Mereka mendapat markah di bawah 40. Setelah melalui kaedah scaffolding ini, mereka memperolehi markah lebih daripada 80 ke atas. Ini menunjukkan bahawa kaedah scaffolding ini dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam sebutan huruf Jawi. Seterusnya, bagi menjawab persoalan yang ketiga iaitu minat.
pengkaji telah menggunakan instrumen temubual secara berstruktur, maka pengkaji telah menemubual murid-murid ini dengan menanyakan soalan yang pertama melalui jadual 3. Adakah kamu seronok untuk belajar sebutan huruf Jawi ketika menggunakan kaedah scaffolding ini? Dan rata-rata daripada peserta kajian menjawab sangat-sangat seronok menggunakan kaedah ini. Dan dapat dilihat dalam jadual yang keempat, respon untuk soalan, adakah kamu lebih mudah menguasai sebutan huruf Jawi selepas menggunakan kaedah scaffolding ini? Rata-rata peserta kajian menjawab ya, lebih mudah menguasai sebutan huruf Jawi setelah kaedah ini diperkenalkan. Dan melalui refleksi kajian telah menunjukkan satu pencapaian yang ketara dari segi tahap penguasaan, keberkesanan dan juga minat murid dalam menguasai sebutan huruf Jawi bagi murid tahun 3. Dan prestasi murid-murid dalam menguasai sebutan huruf Jawi juga semakin meningkat melalui ujian POS yang dijalankan. Hasil dapatan kajian menunjukkan melalui kaedah ini, murid-murid dapat menguasai sebutan huruf Jawi dengan lebih cepat berbanding melalui pembelajaran sebelum ini. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah markah yang diperolehi oleh murid di dalam ujian pra yang mana hampir kesemuanya mendapat markah di bawah 40 markah. Setelah kaedah ini dilaksanakan, markah murid di dalam ujian POS kesemuanya melebihi daripada 80 markah ke atas. Seterusnya, cadangan untuk kajian seterusnya adalah melihat kaedah ini dapat diguna pakai oleh guru pendidikan Islam dan juga guru kafah bagi membantu menyasarkan lebih ramai murid dalam menguasai sebutan huruf Jawi. Selain daripada itu, kaedah ini juga dapat diajar kepada ibu bapa untuk membantu murid melakukan pembelajaran kendiri di rumah masing-masing sekaligus dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan murid dalam sebutan huruf Jawi dengan lebih cepat lagi. Sekian dahulu itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Muhammad Zaid bin Zuraimi atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput mengemukakan soalan melalui chat box YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan.
beats music.